Assalamualaikum, salam sejahtera guys. So hari ini aku mau bercerita tentang sebuah ilmu sihir yang diamalkan oleh masyarakat pribumi di negeri Sabah. Ilmu ini dinamakan sebagai lontong. Terdapat dua masyarakat yang mengamalkan ilmu sihir ini. Pertama, ilmu sihir yang diamalkan yaitu lontong di kawasan Bumi Putra pesisir pantai. Manakala yang kedua ialah lontong yang diamalkan oleh masyarakat di kawasan pedalaman. Terdapat dua jenis lontong. Pertama, lontong yang menggunakan bahan daripada air lebihan mandian jenazah. Air ini akan dibacakan jampi serapah, kemudian dicalitkan di sudu, gerpu, ataupun mana-mana sahaja bahagian tempat untuk mangsa yang ditujukan makan. Seminggu selepas lontong itu berjaya dikirim, mangsa akan mengalami gejala kesakitan pada kawasan perutnya. Jika dibawa ke hospital, mereka akan rasa seperti terkena penyakit appendix dan sebagainya. Apa yang menjadi kerisauan bagi mangsa yang terkena penyakit lontong ialah perut mereka akan mengembung dan organ yang terdapat di dalamnya juga akan rosak, sehingga akan mereka membuang air besar, najis mereka akan bercampur dengan kaca dan sebagainya. Ada satu lagi jenis lontong yang diamalkan di kawasan pedalaman, yang mana bahan-bahan yang digunakan adalah daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Lontong yang dihasilkan daripada bahagian yang kedua ini selalunya dikirim oleh mereka yang datang daripada masyarakat pedalaman. Cara mengobatnya mengikut kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun di kawasan pedalaman adalah menggunakan kinidau, sejenis tengkorak manusia yang telah pun dipelihara oleh beberapa keluarga. Ketua-ketua keluarga akan menyimpan kinidau ini, tengkorak tersebut dikikis sedikit, dan hasil daripada kikisan tengkorak tersebut dicampur dengan air, kemudian diberi minum kepada mangsa. Mereka dipercayai akan mengalami sedikit kesakitan untuk membuang sisa-sisa saki-baki racun daripada lontong tersebut setelah meminum air ini, dan mereka akan sembuh. Ada yang percaya mereka yang terkena lontong tidak boleh melangkah laut. Maksudnya, mereka tidak dibenarkan untuk berlayar sama ada melalui kapal terbang ataupun kapal laut. Dipercayai jika mereka melintasi lautan, penyakit lontong itu akan menjadi semakin membara. Mereka akan mendapat lebih banyak kesan daripada racun tersebut. Ini adalah sebahagian daripada fungsi-fungsi ilmu sihir. Apabila sesuatu racun itu dibuat dan dipalitkan tanpa dibacakan jampi dan sebagainya, dia tidak akan berfungsi seperti racun lontong yang lain. Sebab itu kepentingan dia bukanlah pada bahan saja, tetapi kepada kesan daripada ilmu sihir. Ilmu jampi itu akan dibacakan ke atas bahan-bahan lontong tadi dan akan disebut nama mangsa yang hendak ditujukan. Sebab itu, jika sudu, garfu, piring, pinggan tempat mereka makan dan minum dicalitkan dengan cecair lontong tadi, jika pengguna pertama bukanlah mangsa yang ditujukan, cecair itu tidak akan berfungsi kepada pengguna pertama, tetapi dia akan tetap berfungsi kepada pengguna yang telah disebut nama sebagai mangsa dalam jampi semasa cecair itu disediakan. Moral of the story, kena hati-hati bila makan dan minum. Tidak kiralah sama ada dengan rakan sejawat, dengan sahabat, dengan saudara mara, dan paling penting adalah higienik lah. Kita kena sentiasa membersihkan makan, tempat makan minum kita dan sebagainya. Ini adalah moral of the story, kerana ramai sebenarnya yang tidak menjaga kebersihan hanya berdasarkan kepercayaan. Ialah siapa sangka kan sahabat sendiri mau kenakan kita, kenalan sendiri mau kenakan kita. Tetapi sebagai langkah berhati-hati, bukan kerana kita ragu-ragu dengan mereka, tetapi sebagai langkah berhati-hati, keep clean, hygiene bila semasa kita makan dan minum. Dan kepada mereka yang rasa-rasa sudah terkena penyakit ini, nasihat saya, banyakkanlah beramal ibadat, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
kerana Dia adalah pemilik kepada segala penyembuh. Dapatkan juga rawatan jika perlu, sama ada melalui perkhidmatan perubatan hospital dan juga pengamal-pengamal perubatan Islam. Setiap penyakit pasti ada penawarnya.